Okey, cerita mahkamah. Ini cerita Hamzah Zainuddin. Mahkamah tolak permohonan DNAA kes rasuah Datuk Seri dikaitkan dengan Hamzah Zainuddin. Mahkamah Jenayah menolak permohonan seorang Datuk Seri untuk menggugurkan kes rasuah 15 juta terhadapnya yang mengaitkan bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Rozina Ayub petang ini menolak permohonan tertuduh Ahli Parlimen Perniagaan Sim Cho Tiam bagi dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 4 pertuduhan kerana meminta dan 3 lelaki kerana menerima rasuah membabitkan 15 juta. Hakim Rozina berkata sebarang kecacatan yang dikatakan dalam pertuduhan boleh diperbetul semasa perbicaraan penuh yang ditetapkan pada Mei tahun depan dan tidak menjejaskan tertuduh. Dia juga menolak permohonan SIM di bawah Seksyen 51A Kanun Keseksaan. Pihak pendakwaan memberikan beberapa kenyataan bertulis fakta yang memihak kepada tertuduh. Salah satunya adalah berhubung dakwaan bahawa SPRM hanya merekodkan kenyataan Hamzah pada 10 Mei setelah SIM didakwa Mahkamah Jenayah pada hari yang sama. Satu lagi adalah berhubung fakta dakwaan bahawa kenyataan yang beliau diberikan dan direkodkan oleh SPRM sebelum ini adalah kenyataan pengecualian yang tidak menyokong mana-mana kesalahan yang didakwa dinyatakan dalam 4 pertuduhan. Peguam Hisham Teh Potik Gambar mewakili SIM manakala Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi adalah sebahagian daripada pendakwaan. Ketika ditemui media selepas prosiding, Hisham berkata mereka sedang mempertimbangkan sama ada akan memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Tinggi bagi membatalkan keputusan hari ini. Mengikut salinan permohonan DNA-nya, SIM berkata 4 pertuduhan itu bertentangan dengan Seksyen 153 dan 154 Kanun Kesihatan yang mewajibkan perincian seperti mana tempat dan kesalahan dilakukan dinyatakan. Ahli Parlimen itu mendakwa penyiasatan kes pada masa tidak lengkap. Tidak seperti pembebasan penuh, tertuduh yang diberikan DNA boleh didakwa atas kesalahan yang sama jika pihak pendakwaan ingin berbuat demikian. Okey, permohonan dibuat di Seksyen 173G KTJ. Okey. Kenapa perkara ini penting? Okey. Kenapa perkara ini penting? Sebab saya nak bawa cerita Muhyiddin Yassin. Kena ingatkan cerita Muhyiddin Yassin. Muhyiddin, pembicaraan rayuan pembebasan Muhyiddin pada 28 Februari 2024. Mahkamah Rayuan menetapkan 2 hari 28 Februari tahun depan untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebas dan melepaskan Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan dan salah guna kuasa memberikan 232.5 juta berhubung projek Jana. Saya nak cerita perkaitan di antara dua kes tadi. Datuk Seri tu dan juga kes Muhyiddin Yassin. Dua-duanya mempunyai fakta kes yang sama. Okey, dua-duanya bukan fakta kes, sorry. Dua-duanya mempunyai proses prosedur representasi yang sama. Dua-duanya diwakili oleh peguam yang sama, Hisham Teh Potik. Dua-duanya peguam yang sama, dua-duanya mengemukakan strategi dan taktik yang sama. Baik. Kedua-duanya pertuduhan lebih kurang melibatkan rasuah. Dan saya sebut dalam live saya sebelum ini, apabila melibatkan rasuah, maka perincian perlu disebutkan berkenaan dengan bagaimana rasuah atau proses rasuah itu berlaku. Ini merupakan standard prosedur di dalam Seksyen 153 CPC, Criminal Procedure Code. Kalau siapa belajar undang-undang, dia tahu CPC. Baik. Dan argument Hisham dalam kes tersebut, lawyer kepada tertuduh mengatakan disebabkan dia defektif dalam kes Muhyiddin Yassin, maka kes ini wajar digugurkan. So dalam kes tersebut, Mahkamah Tinggi telah menggugurkan dan serta melepas dan membebaskan DAA Muhyiddin Yassin di dalam 4 pertuduhan kes rasuah. Kerana apa? Bukan kerana Muhyiddin Yassin tidak bersalah. Kerana pertuduhan itu defektif ataupun cacat. Nah, kalau kita tengok kes yang melibatkan Datuk Seri dalam kes Hamzah yang dikaitkan dengan Hamzah dan Zainuddin tadi, kalau kita tengok yang melibatkan tertuduh tadi, kita lihat perkara yang sama. Cerita yang sama. Kes yang sama. Pertuduhan diberi, seksyen diletakkan tetapi tidak ada perincian. Kemudian Hisham tadi tu menggunakan taktik yang sama, minta supaya kes itu digugurkan. Tapi dia tak minta DAA, dia minta DNAA. Dia tahu sebenarnya tuan-tuan. Hisham ni tahu macam mana Mahkamah Tinggi dekat kes Muhyiddin Yassin tu boleh pula bagi DAA. Biasanya kalau defective charges ini, dia akan bagi DNAA. DNAA lepas itu charge balik. Akan ada tukar balik benda tu dan akhirnya dia akan defective balik. Okey. Sorry, dia akan charge, dia akan ada pertuduhan balik semula. Dan hakim dalam mahkamah dalam kes yang melibatkan Datuk Seri yang dikait dengan Hamzah ini, hakim ini betul. Yang ini adalah betul. Yang ini saya setuju. Dia kata
Kita tengok hakim tersebut berkata, okey, saya baca balik. Hakim tersebut berkata, Mahkamah Jenayah, Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Rozina Ayub petang ini menolak permohonan, ni bukan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Session. Permohonan tertuduh ahli perniagaan SIM untuk bagi dilepas pembebakan kerana minta nanti. Okey. Hakim Rozina berkata, sebarang kecacatan yang ni yang dikatakan dalam pertuduhan boleh diperbetul semasa pembicaraan penuh yang ditetapkan pada Mei tahun lepas dan tidak menjejaskan tertuduh. Yang ni. Sebarang kecacatan, any defectiveness that is said by the accused boleh diperbetulkan, can be amended, can be corrected semasa pembicaraan penuh yang ditetapkan pada Mei tahun hadapan. So kita pelik, pada kes Muhyiddin Yassin tiba-tiba dia terus bagi DAA. Kerana kalau dia sebenarnya macam ni, kalau dalam kes ini biasanya mahkamah akan bagi salah satu daripada dua. Macam kes yang melibatkan Datuk Seri tadi, dia kata, tak, masuk je trial, dalam trial tadi ubahlah. Itu yang biasanya berlaku. So, dalam kes Muhyiddin Yassin, sebaliknya hakim kata tak. Terus gugur. Kan? Terus gugur. Mahkamah Tinggi kata gugur. Baik. Dia tak bolehlah guna argument itu untuk rayuan nanti. Tetapi saya rasa Mahkamah Rayuan akan kata begini. Dia kata teruskan trial, teruskan perbicaraan. So, DPP boleh amend perbicaraan tersebut. Boleh amend pertuduhan tersebut sewaktu full trial. Ini basic, tuan-tuan. Ialah Mahkamah Tinggi nak gugurkan, itu hak dia. Dia akan kembali ke Mahkamah Tinggi, ada full trial, kemudian minta supaya di-amend. Boleh ke amend pertuduhan? Boleh. Pendakwa raya boleh ubah pertuduhan sepanjang perbicaraan itu selagi belum masuk ke peringkat mana, tuan-tuan? Prima facie. Sebelum ada keputusan prima facie, boleh ubah pertuduhan. Saya sendiri, kes saya kata, kes saya diubah pertuduhan minggu lepas, 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, daripada Seksyen 4-1A kepada Seksyen 4-1B. Padahal sebelum itu saya dituduh di bawah 1A. Sekarang saya dituduh, tiba-tiba minggu lepas, 2 minggu lepas, saya dituduh semula, diubah pertuduhan di bawah 1B. Itu kuasa, bidang kuasa pendakwa raya. Pada 2 tahun dah kes tu berlalu. Tiba-tiba dia nak ubah pertuduhan. Boleh. Tak ada isu. Itu kuasa, bidang kuasa mahkamah. Nak ubah pertuduhan, tak ada masalah. So, dalam kes Muhyiddin Yassin tu, kita pelik. Bagaimana tiba-tiba mahkamah boleh kata DAA tentang kes tersebut. So, tak apalah, mungkinlah hakim terkhilaf dalam perkara ini, tapi saya rasa Mahkamah Rayuan tidak akan terkhilaf. Februari depan akan ditentukan dan berkemungkinan besar kembali kepada Mahkamah Tinggi, masuk trial, masuk perbicaraan, amend charges. Itu saja. Ubah pertuduhan. So, likeliness, dia akan kembali dan Muhyiddin Yassin akan kembali dituduh. Okey? Akan kembali dituduh. Akhirnya, tuan-tuan, sebelum kita cerita pasal Ustaz Wan G, kita Jidin. Iaitu sahabat saya, Ustaz Wan G, telah dijatuhkan hukuman penjara 9 bulan di bawah akta hasutan. Di penjara 9 bulan. Kes itu sebenarnya berlangsung sejak 2014. 2014, masuk 9 tahun, nak masuk 10 tahun. Dan beliau telah dijatuhkan hukuman. Saya agak terkejut sebab sepatutnya itu just proceeding yang sepatutnya, tak tahulah, proceeding biasa katanya. Jadi saya tak pasti. Jadi kalau tak, saya pergi je trial tersebut kan. Tapi saya ada urusan lain pada waktu itu. Dan untuk makluman, pada tahun 2014 waktu ucapan itu diucapkan, Ustaz Wan G adalah ahli PAS pada waktu itu, sebelum kemudian beliau menyertai Parti Keadilan. Tetapi pada ucapan itu diucapkan beliau adalah ahli PAS. Nanti kita akan cerita siapa Ustaz Wan G, kenapa beliau berjuang. Saya tak akan komen tentang kes itu sebab bagi saya ada pendapat saya sendiri tentang kes tersebut. Tapi tak kisahlah, kita ada cerita dia, kita ada kisah dia. Kita kata kenapa dengan ditangkapnya dan dipenjarakan Ustaz Wan G ni, sebenarnya kerajaan ini ataupun parti, terutama kerajaan sekarang inilah, akan
Saya tak kata berada dalam keadaan bahaya, tetapi kehilangan seseorang yang boleh mempertahankan kerajaan ini dengan baik sebenarnya. Baik, kita akan cerita nanti tentang perkara ini insya-Allah pada penghujung. Macam mana kita boleh membantu keluarga Ustaz Wan G, bagaimana kita boleh membantu keluarga beliau, terutama dia ada isteri dan anak 5 orang, insya-Allah untuk kita sama-sama keluarga beliau sama-sama mengharungi keadaan dengan the sole breadwinner yang memberi, yang kata apa, yang sekarang ini menjadi seseorang yang memberi pendapatan kepada keluarganya. Ini telah dimasukkan ke dalam penjara. Ya, isterinya bekerja betul, tetapi dia ada keluarga yang hendak disara, insya-Allah. Tapi tak apa, kita akan tengok benda itu kemudian. Dan untuk makluman, kes saya pun sebenarnya sedang berlangsung. Tak ramai orang tahu sebenarnya. Dok tuduh seorang barang orang PN ni dah jenis malah membaca. Sedang berlangsung. Still going on. Saya, perkembangan terbaru kes saya telah dituduh semula. Kes saya ni dah 2 tahun kot. 21, 22 nak masuk 23. 23. Tahun September ni 22 tahun lah. 2 tahun, lepas 2 tahun tu saya dituduh semula dengan pertuduhan baru. Section yang sama, tapi saya dituduh daripada 41A kepada 41B. So tempoh hari saya dituduh semula dan akan dibicarakan balik dan akan bersambung pada bulan November ini untuk kes saya. Pada peringkat mahkamah session. InsyaAllah. Jadi harap suara okey. Suara okey. LTL, terima kasih. Apa nasib kami? Tak apalah. Kita buat apa yang kita nak buat, kita percaya apa yang kita percaya. Apa nasib kita, insyaAllah biar Allah yang tentukan. Kita percaya apa yang kita buat ni adalah satu perkara yang membawa kebaikan kepada orang ramai, membawa kebaikan kepada rakyat. Dan benda ini sebenarnya yang Rasulullah sebut dalam satu hadis, sebesar-besar jihad ialah berkata perkara yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kan? Bila mana rakyat dikurung, tidak dibenarkan bersuara, siapa yang berkata-kata pada waktu itu untuk menentang pemimpin yang zalim? Saya tak kata sultan tu zalim, tetapi siapa yang tak nak buka parlimen pada waktu itu? Sehingga kita terpaksa mengemukakan rayuan. Baik, saya tak boleh ulas panjang-panjang kes saya ni sebenarnya. Saya ada gag order tentang perkara tersebut. Saya ada gag order. Baik. Kita mulakan insyaAllah malam ni buat perkara. Saya terpaksa awal sikit sebab saya ada urusan lain selepas ini. Kita ada kerja kita, tuan-tuan. Kita bukan makan duit dengan politik. Kita ada kerja, tugasan utama kita. Kita ada kerja hakiki kita yang terpaksa kita lalui. Kan? Kalau tak ada kerja ni, kita pun tak boleh makan.